recap tadi. Pertama apa kita share tadi? Pertama adalah suka lockdown dengan family start balik, insyaAllah. Okay, siapa yang ingat tadi? Pertama tadi apa? Kita cerita tentang pertama tadi adalah minda. Minda kan? Yang kedua, siapa yang ingat? Yang kedua adalah suci bersih. Yang ketiga? Yang ketiga adalah mulut. Cakap yang baik-baik kan. Yang keempat adalah otak. Otak kita ni kita kena jaga sebab Allah bagi kita akal dan pemikiran. Jadi kita yang kena kita kena make sure akal dan pemikiran ni fikir yang baik-baik saja. InsyaAllah bila kita fikir yang baik-baik juga akan datang kepada kita. Ini bukan ilmu, bukan ilmu merapu memang betul Allah mengesangkan hamba-Nya kan. Kita fikir baik-baik, itulah yang kita akan datangkan. Selepas otak CDA, cakap dengan Allah. Siapa yang dah start buat cakap dengan Allah? Masya Allah, bestnya. Yang kelima adalah apa? Love. Best kan semuanya? CDA. Dah CDA Zohor tadi. Okay, CDA ni kita boleh buat bila-bila pun. Kemudian love dan insyaAllah yang ketujuh ni, insyaAllah yang ketujuh baru, yang lain tu semua tentang apa yang ada kat kita. Love, CDA, otak, tak payah pakai apa-apa, semua dekat kita. Yang ketujuh, insyaAllah kita akan cerita tentang the power of matlamat. Siapa yang kat sini yang ada matlamat? Dah tulis dah untuk tahun 2021 punya matlamat? Dah Alhamdulillah. Siapa yang biasa setiap tahun ada, awal tahun dah ada matlamat? Sebab matlamat ni bukan awal tahun je tau. Dia kena sentiasa ada. Tak tulis lagi, kena tulis. Cik Puan Warnor apa tadi? Kena tulis. Sebab kenapa? Sebab selagi dia ke otak cakap okey, saya ada matlamat tapi saya tak tulis. Dia ke otak saja. Bila ke otak ni kan, dia akan jadi angan-angan sahaja. Angan-angan saja. Jadi bila kita tulis angan-angan itu, bila kita tulis ianya akan jadi impian. Dan bila impian ni dia akan kita tulis dan kita fokus, ianya akan jadi matlamat. Dan matlamat ini bila kita take action, boleh jadi action dan lepas tu baru result. Kenapa kita nak tulis dan kita nak nampak? Sebab kita nak masukkan dekat dalam subconscious mind. Sebab kalau kita fikir dekat sini, kita ada minda sedar. Minda sedar ni, selagi dia tidak masuk subconscious mind, kita tak tukar subconscious mind kita, dia tak akan dapat result yang best. Tak dapat result yang best. Sebab tu kita kena tulis dan kita kena sentiasa tengok. Repetition. Sebab minda suara sedar kita ni, dia tak suka benda yang dia tak biasa. Benda yang dia tak familiar. Jadi kita nak familiar kan, sebab tu kita kena tulis. InsyaAllah. Okay. Jadi the power of matlamat. Okay. Switch on button. Jadi kita nak switch on kan button kita supaya kita ada matlamat. Dan insyaAllah bila kita ada matlamat, dia akan jadi lebih amazing. Siapa tahu kat sini yang sebenarnya bila kita tulis matlamat kan, dia best tau. Bila kita tulis matlamat, dia akan mengeluarkan hormon-hormon dopamin dekat dalam tubuh badan kita. Allah yang maha kuasa ni kan, dia cipta kita full of resources. Bila kita tulis matlamat sendiri kan, matlamat pun kan, dia akan mengeluarkan hormon dopamin. Apakah fungsi hormon ni? Hormon ni adalah untuk kita happy, untuk kita bahagia. Jadi siapa nak bahagia, tulislah matlamat. The power of matlamat kan. Jadi, dan bila kita tulis dan kita visualiskan benda yang best-best, bila kita visualiskan benda-benda indah, dia akan mengeluarkan lagi juga hormon-hormon yang best dan hidup kita akan jadi lebih best dan juga indah. Dan benda tu bila masuk subconscious mind kita, dia macam nanti kan, sebab tu kadang-kadang kita rasa baru kita detik, baru kita terfikir benda-benda tu datang. Ataupun siapa yang biasa tulis matlamat kan, macam contoh saya cerita tadi kan, satu ketika saya baru kahwin, masa tu saya diinterview oleh satu majalah. Bila majalah tu, dia tanya, biasalah majalah tanya kita, kitanya profil, kemudian tanya kita apa, kitanya target kita, anak kita dan sebagainya. Ada satu soalan tanya nak anak berapa. Saya tulis kat situ, saya tak tulis, saya cakap yang saya nak anak 4 orang. Saya nak lelaki 3, 1 perempuan. Tengok 3 lelaki, 1 perempuan. Okey. Jadi kan bila saya baca balik hari tu, saya terbaca majalah tu balik, saya macam terus, ya Allah ya Tuhanku. Kenapa tahu? Sebab bila saya mengandung kali pertama,
mengandung kali pertama, saya memang pergi jumpa doktor scan memang dapat anak lelaki. Doktor tu cakap, okay, ini anak lelaki, anak you lelaki. Masa tu pregnant 3-4 bulan kot. Okay lah, kita dapat anak lelaki pertama. Okay, Alhamdulillah. Yang kedua, 2 tahun selepas tu mengandung lagi, setahun lebih lepas tu mengandung lagi. Macam biasalah, kita kan nak pair kan. Jadi saya cakap, tanya doktor cakap, okay, you punya ni anak lelaki. Sebab nampak terus, sebab lelaki memang senang nampak masa tu 4 bulan mengandung kan. Jadi masa tu saya cakap, alah lelaki, okey tak apalah, Alhamdulillah. Yang ketiga pun saya mengandung, hope lah anak perempuan. Sekali kan doktor cakap, lelaki juga. Saya cakap, alamak lelaki lagi, alah 3 orang lelaki ni bila nak keluar perempuan. Lepas tu sekali bila dah, Alhamdulillah, itulah dapat anak perempuan yang keempat, sekarang pun dah 9 tahun. Alhamdulillah. Dan bila saya buka balik majalah tu, saya baca, ya Allah, ini aku sibuk sangat nak anak perempuan, padahal dah sebut dah tulis dah, saya nak 3 orang anak lelaki dan 1 perempuan. Nampak susunannya? Susunan, saya nak 3 orang anak lelaki, 1 perempuan. Maknanya memang Allah bagi 3 lelaki, 1, 2, 3 lelaki, 1 anak perempuan. Masya Allah. Kan? Dia macam itu. Bila kita ada what, apa yang kita nak kan, dan kita tahu kenapa, why, what and why, then how will come. Dan jalan-jalannya akan datang. Masa itulah kalau kita cakap kita nak makan gaji, kita nak berhenti, nak bisnes kan. Nanti akan datang jalan-jalannya. Allah itu yang sami, yang muji. Allah itu yang maha mendengar. Allah itu maha memakbulkan. Akan datang jalan-jalannya macam mana kita nak capai. Macam contoh, bila saya buka balik matlamat, ya Allah, banyak sangat yang Allah izinkan. Saya kadang macam tak ada impian, cuma nak mudah urusan dan kesulitan. Okey, boleh juga. Cumanya kena ingat okey, nanti saya akan share kenapa kita kena ada matlamat. Dia sebab apa tahu? Matlamat ni bagus, mudah urusan dan tak nak ada kesulitan. Matlamat ni kena ingat, matlamat bukan untuk kita sahaja. Contohnya kita nak duit banyak, adakah untuk kita sahaja? It's not about us. It's not about us. Sometimes kita kena set matlamat. Kenapa bila kita masuk kubur, nanti kan dalam Quran surah apa saya tak ingat yang kita nak bangun. Kita nak bangun daripada kubur. Kenapa kita nak keluar daripada kubur? Ya, kita nak sedekah, kita nak buat kebaikan. Kita nak buat kebaikan, kita nak buat amal soleh, kita nak sedekah. Kan, nak infak. Jadi, sementara Allah masih bagi kita peluang ni, kita lakukan apa yang terbaik. Dan vision board, matlamat bukan sekadar matlamat di dunia sahabat-sahabat kesayangan semua, matlamat di akhirat juga. Akhirat tu macam kita dapat akhirat tu yang best, kita kena mula di dunia. Kita kena bermula di dunia dahulu. Kan? Guna wheel of life kan? Okay. Kat sini. Jadi kan kat sini nanti saya akan share, maknanya siapa yang rasa tak nak ada matlamat, rasa dah tak payahlah. Sebab saya pernah melalui zaman tu. Di mana bila saya nak masuk umur 40, saya dah tak nak apa-apa dah. Saya fikir I am enough. Saya dah tak payahlah nak buat apa benda dah. Tak payah dah sebab dah umur 40 kok kita fikir mati je. Fikir macam kita nak cari buat benda apa yang patut untuk kita nak menghadap kematian kita. Tapi kena ingat, Masya Allah. Tapi bila saya diizinkan Allah mengerjakan haji, balik tu saya terfikir Allah bagi satu ilham yang Nabi Muhammad SAW umur 40 baru menjadi Nabi. Dan Nabi Muhammad hidupnya tak ni tau. Hidupnya sentiasa sibuk. Why ni datang bila saya terfikir Allah bagi ilham tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, umati. Bagaimana Nabi Muhammad kasih kepada kita. Bagaimana Nabi Muhammad sangat susah payah untuk kita umatnya. Tapi apa yang kita dah bagi balik, apa yang kita sumbangkan balik kepada umat. Bagaimana kita nak bawa legasi Nabi Muhammad SAW. Kan? Jadi, saya terfikir Masya Allah, the why ni, okay, siapa yang tahu tentang why? Why ni ada yang kata, okay, kenapa saya nak jadi kaya? Kenapa saya nak berjaya? Kenapa? Bukan banyak kan? Kenapa kan? Okay, kenapa? Contohnya orang nak bahagiakan mak ayah. Untuk pasangan, untuk anak-anak, itu why-nya. Ataupun why ada kalau orang pernah melalui kesusahan, dia nak jadi lebih baik, nak jadi lebih yang baik daripada sebelum tu. Okey, itu satu. Why untuk diri kita, nak jadi lebih baik. Yang kedua, biggest why adalah sebab mungkin kalau saya tanya saya nak bahagiakan mak ayah saya. Nak bagi duit, kalau kita ada banyak duit, best tak kita bagi kat diorang? Bahagia tak muka mak ayah kita? Bahagia kan? Dan contoh, beli siapa nak, bagilah, bagi mak sebut apa, bagi. Jadi nak bagi tu, apa yang kita kena ada?
Balas jasa. Kenapa nak balas jasa? Kerana nak tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ihsan kepada ibu bapa, betul. Dan juga dapat keberkatan. Kita nak hidup ni, kita pentingkan keberkatan. Nak reda Allah je. Hidup kita penting reda Allah dan keberkatan. Tapi kalau kita rasa kita tak ada matlamat, okey cukuplah. Lepas tu kita tengok mak kita pun susah kat kampung. Itulah kita pun susah juga best ke macam tu? Yang penting itu saya cerita tentang why saya. Kita kena sentiasa setiap malam kita kena doakan untuk anak-anak supaya anak-anak supaya mohon kepada Allah yang kita reda kepada anak-anak kita, atas anak-anak kita. InsyaAllah nanti Allah reda. Kalau kita tengok dalam Quran kan, baca, siapa yang patut kita bantu adalah keluarga kita sendiri. Dalaman yang terdekat dengan kita dahulu. Tapi taman-taman syurga ni macam mana kita nak dapat taman-taman syurga ni? Jadi inilah yang kita kena buat matlamat dari dunia. Siapa yang setuju? Kita kena buat matlamat kita kat dunia untuk dapatkan taman-taman syurga. Setuju kan? Jadi siapa yang kata vision board ni keduniaan? Sebab tu kita perlu ada matlamat. Matlamat bukan hanya untuk di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fi akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan? Di dunia dan juga di akhirat, dan juga kita nak dijauhkan daripada api neraka. Itu adalah visi kita, visi mukmin. Jadi sekarang ni tulis matlamat kita untuk dapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Boleh? Okay, so far so good ya insyaAllah. Jom kita tarik nafas. Tahan, lepaskan. Jom kita tengok video ni sambil senyum. Awalnya kita boleh senyum lah insyaAllah. Saat tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Tinggal menunggu saat nanti, kemana kita
pastikan mengalami mati. Okay, apa perasaan dia tengok video ni? Semua orang akan mati, pasti. Tapi bagaimana kita nak mati? Nak mati dalam reda Allah. Nak mati dalam reda Allah tu apa yang patut kita buat? Nak mati dalam husnul khatimah tu apa yang kita kena buat sekarang ni? Sebab tu kita kena ada matlamat. Matlamat tu bermula di atas muka bumi ni. Sementara Allah masih bagi kita peluang. Buat baik. Buat baik tu apa dia? Apakah buat baik tu? Buat baik tu kan, kena ingat ya. Bukan semestinya kita buat baik tau. Tapi apa yang kita serve others, apa yang kita boleh share kepada lain, apa yang kita boleh bantu orang lain, manfaat dan juga kebaikan apa yang kita boleh kongsikan kepada orang lain. Sedekah bagi manfaat. Sedekah tu bagi apa? Bagi manfaat tu bagi apa? Tenaga, kan? Dan sebagainya. Tambah saham untuk akhirat. Sebarkan kebaikan pada orang lain. Jadi itulah kita punya vision board. Visi kita adalah kita nakkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat dan pelihara kita daripada azab neraka. Tapi bagaimana kita nak dapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan juga bagaimana kita nak pelihara kita daripada api neraka. Okey. Jadi sebab tu kita kena tulis, semua kita kena tulis. Kita tulis apa yang kita nak, kita cuba dapatkan fikir apa yang kita nak dalam hidup kita. Semua tulis. Semua kita tulis. Dan bila kita dah tulis, baru kita akan fokus. Kalau kita tak tulis, dia main tau kat kita punya minda. Kita punya minda ni ada banyak tau. Dan kita punya minda ni ada banyak sangat distraction. Ada banyak sangat gangguan bunyi-bunyi lah macam-macam dengan itu, dengan monolog, dengan nanti ada kacau sana, kacau sini. Macam kita nak fokus. Tak boleh fokus lagi kita tak tulis. Kita kena tulis. Dan kenapa kita kena ada, betul minda kita busy, bising. Sebab tu kita kena ada matlamat supaya kita lebih ada arah hidup, lebih teratur, taklah kelang-kabut hidup kita dan kita confident. Jadi sebab tu kita kena tulis matlamat kita. Matlamat. Dan kita boleh pecahkan matlamat kita kepada beberapa bahagian. Kalau saya, ini adalah contoh kita boleh pecahkan kepada 8. Satu adalah spiritual, yang kedua adalah family, yang ketiga adalah financial. Boleh ambil gambar ini. Tapi dah ada kan dekat dalam kita punya workbook kan? Yang keempat adalah career, yang kelima adalah health, yang keenam adalah personal growth. Personal growth ni penting ya. Sebab tu saya cakap tadi setiap hari jangan tidur selagi kita tidak ada ilmu yang baru. Yang keempat social, yang kelima travelling. Okey, jom saya bagi contoh setiap satu sebab bila orang cakap susah nak bila saya tanya orang kan saya tulis matlamat kan. Contoh kan, okey ni kan kalau ada orang dia ada limitation sebab tak pandai nak letakkan apa nak buat banyak sangat kod 101 impian apa benda ni kan. Boleh kita pecahkan contoh saya bagi contoh tak, ini saya punya yang mula-mula saya sebelum saya tulis ke tempat yang cantik dan tampan saya akan tulis kat kertas biasa dulu. Contoh macam ni. Ini contoh, nampak ini adalah impian saya tulis kan. Jom kita pecahkan. Spiritual ni rasa macam banyak kan, nak tulis apa lagi? Okey, jom kita buat sekarang insyaAllah. Sebagai contoh tahu ni best sangat. Okey, tak apa, tak nampak, memang tak nampak. Saya tak tunjuk lagi. Okey, contohnya spiritual ni saya pecahkan juga. Dia sebenarnya spiritual dan religiosity ataupun keagamaan ni tak sama. Ya, spiritual ni adalah nilai-nilai murni dalaman. Tapi saya simplifikan spiritual ni termasuk juga dengan religiosity, iaitu amal ibadah kita. Ya, ini saya simplifikan saja. Saya tulis apa? Saya akan tulis sedetail-detailnya. Contohnya, saya nak solat khusyuk faham makna. Saya tulis. Yang kedua, saya nak solat awal waktu. Saya tulis. Sebab itu memang matlamat saya. Saya nak semua tu. Apa yang saya nak? Saya nak solat sunat rawatib, saya tulis. Solat sunat tahajud setiap hari, tulis.
Solat sunat witir setiap hari pun saya tulis. Nampak ini? Tak nampak solat kecil saya tulis. Ini saya tulis listkan sebelum kita masukkan tempat yang lebih best kan. Solat sunat duha 12 rakaat setiap hari saya tulis. Puasa Isnin Khamis saya tulis. Zakat berapa banyak kita nak sebulan saya tulis. Saya nak infak sehari, nak buat sumbangan setiap hari sedekah saya tulis. Saya nak solat nak tolong, apa saya buat ni? Nak tolong apa saya pun dah tak boleh baca ni. Nak tolong berapa orang hari ni pun saya tulis. Saya nak hafal surah apa saya tulis. Saya tulis juga, saya nak hati, mohon Allah kurniakan saya hati yang bersih. Saya nak sentiasa berzikir dan sentiasa mengingati Allah. Itu pun saya tulis juga. Sebab tu kenapa kita berdoa, contoh kita berdoa lepas solat kan, minta Allah kurniakan kita sentiasa hati yang sentiasa yang bersyukur dan juga mengingatinya kan. Sebab kita sentiasa kena doa kan. Macam ni pun kita kena tulis lah supaya kita kena ingat dan buat. Ingat dan buat. Family. Saya tulis juga saya nak solat jemaah family daily, anak-anak saya professional Muslim, anak-anak pejuang agama. Saya nak tim yang positif, saling menyokong dan skillful. Tu pun saya tulis juga. Saya tulis, jadi saya nak apa lagi kat sini. Setiap hari exercise pun saya tulis. Lepas tu saya nak buka, sekarang kita ada buat, macam kami kat sini ada buat rumah ngaji Medina. Kalau tengok nanti saya akan tunjuk contoh my movie. Rumah ngaji Medina yang saya buat beberapa tahun lepas. Memang saya tulis saya nak aim setiap bulan ada berapa majlis ilmu. Dan majlis ilmu semua infak. Kemudian sampai Allah ilhamkan, saya cakap dengan partner saya, Syikin best kan kalau kita buka rumah anak yatim. Tapi rumah anak yatim ni terfikir. Sebab tu jangan ada limiting belief kan. Rumah anak yatim ni tapi yelah kita kena ada kos dan sebagainya. Tiba-tiba Masya Allah, Allah yang Sami yang Mujib. Tak berapa lama. Berapa hari kot, seminggu kot. Tiba-tiba Allah izinkan ada orang, ada rumah tepi nak buat rumah anak yatim. Dan dia bagi untuk kita handle. InsyaAllah. Kan? Saya tulis lah. Saya tulis pertubuhan kick off. Saya nak bagi mak ayah saya sebulan berapa. Saya tulis. Saya nak biaya rumah anak yatim. Saya nak biaya tahfiz sekolah agama. Saya nak sedekah berapa. Saya nak biaya apa benda nak. Ini semua tulis. Saya nak mati husnul khatimah. Saya nak alam bazar saya taman-taman syurga. Saya nak mati pagi Jumaat. Jenazah saya diuruskan oleh siapa. Family. Saya nak tulis semua. Itu semua adalah doa kita. Solat sunat taubat setiap hari, solat hajat daily, saya nak saya tulis saya nak untouchable mental warrior pun saya tulis. Sentiasa bersyukur dan mengingati Allah. Itu saya tulis, semua saya tulis. Tulislah, jadi itulah dia kita punya matlamat. Kan boleh penuh kan? Okay, financial apa? Tulis semua. Career kita, kalau siapa yang bekerja, nak career macam mana? Tulis. Nak kesihatan macam mana? Tulis. Nak personal growth, nak setiap hari menimba ilmu, majlis ilmu ni juga elok kita tengok majlis ilmu yang mendekatkan kita kepada Tuhan, yang mendekatkan dan juga mengingatkan kita kepada Tuhan. Social. Okay, social ni tulis boleh sekali je. Macam ini saya buat sekali je setahun. Tapi lepas tu kita boleh review. Okay. Contoh sosial ni kita boleh buat sumbangan. Sumbangan apa yang kita nak? Travelling nak pergi mana? Sekarang dah jelaskan, alhamdulillah. Jadi matlamat ini semua ni walaupun nampak macam simple tapi kan semua ni adalah doa kita tau. Matlamat contohnya matlamat dia tulis dia nak solat awal waktu. Masya Allah. Memang bila masuk waktu je macam badan dia bangun. Sebab kenapa? Macam bagi instruction kepada minda untuk bangun. Dan juga ada seorang tu saya dapat message, kakak message saya banyak, kakak tak boleh nak terbaca kan. Dia kata dia susah nak bangun tahajud. Tapi bila dia tulis Masya Allah, Allah izinkan dia bangun. Sebab kenapa? Sebab ada niat yang berdoa. Kalau banyak sangat tak? Saya rasa banyak sangat sebab kita sebenarnya kita pun memang banyak doa. Kita tengok kat luar ada berapa banyak doa. Kalau kita baca surah Al-Maqsurat pun semua tu dalam tu adalah doa. Ada berapa banyak doa dalam tu. Dan itu semua pun ini dalam maknanya tak apa, doa je. Kan? Okey, boleh. Contoh sumbangan. Sumbangan ni kita nak sumbang ke rumah anak yatim ke, kita nak sumbang ke
Itu termasuk juga dalam sosial. Sumbangan ni boleh masuk dalam sosial juga. Kita nak biaya rumah anak yatim, kita nak biaya tahfiz. Best kan sebenarnya kalau dapat biaya. Tapi tak perlu, janganlah kita sangat. Keep it to yourself je lah kan. Nak material macam kereta letak. Okey, nak letak kereta pun boleh. Letaklah. Contohnya kan, saya dalam tahun tu, saya memang ada tulis, saya letak dekat vision board saya letak gambar yang vision board saya letak kereta Velfire. Allah izinkan saya hadiahkan mak saya kereta tu, dah booking dah semua tapi kena tunggu 6 bulan. Namun Masya Allah, Allah izinkan saya dapat sebiji kereta yang saya letak kat dalam gambar vision board tu. Dan kereta tu kena ingat, kita bukan nak kereta tu untuk kita nak bersukaria ke apa, tapi kena ingat sebab kita nak guna kereta tu untuk keluarga kita, mungkin untuk bisnes kita, ataupun mungkin kita nak pergi kerja ke apa. Dan kerja itu ibadah. Kan? Jadi macam saya mungkin, macam sebelum ni saya selalu dapat jemputan sana sini kan, kena nak kereta yang selesa. Sebab kalau saya buat kereta tak selesa, penat pun nak pergi sana sini. Jadi sebab tu kena ada kereta yang selesa. Kenapa? Sebab saya nak buat kerja saya. Jadi kenapa saya buat kerja? Sebab kerja tu ibadah. Tulis kalau ini saya tulis setiap tahun sekali je, tapi boleh revise. Namun saya ada main saya, contoh saya setiap malam akan tulis apa yang saya nak. Main, tak banyak, 5 cukup untuk setiap malam. Okey, saya selalu tulis, kalau tanya saya akan selalu tulis terima kasih ya Allah. Saya akan mulakan dengan syukur dahulu. Terima kasih ya Allah kerana izinkan saya dapat. Walaupun saya belum dapat lagi tapi kita dah buat gratitude dulu. Okey, vision board dengan big why. Okey, big why ni sebenarnya big why ni setiap satu tu kita kena tahu kenapa. Contohnya kenapa kita nak kereta. Kan? So kita kena tahu kerana macam tadi saya sebut, kenapa saya nak kereta? Sebab saya nak kulu kilir, saya nak buat kerja lebih selesa. Kenapa? Sebab kerja itu adalah ibadah. Saya anggap kerja itu adalah ibadah. Itu boleh jadi big why juga. Ini nanti belum lagi gambar. Nanti bawa tenang, belum lagi. Bahagian kerja rumah okey. Kerja mungkin ikutlah kalau nak jadi terpulang, kalau tak ada career tak apa, tapi mungkin kita cakap kita sentiasa memastikan rumah cantik, selesa yang membahagiakan suami, yang membahagiakan anak-anak. Personal growth adalah contoh belajar, self education. Vision board, vision board ni kan kita tulis, kita buat semua ni adalah setahun sekali, tapi dia boleh revise setiap 3-4 kali setahun. Kalau dah dapat, kita tukar lain. Kalau type pun okey, tapi biasanya saya mulakan dengan tulis dahulu. Kenapa tulis? Sebab bila kita menulis, dia akan pergi ke kita menulis, kita akan ada visual dan dia ada gerakan di tangan, dia akan masuk subconscious mind insya-Allah dengan izin Allah kan. Dan dia ada auditory sebab kita akan dengar macam kita punya kata-kata dalaman sampai tulis kan macam ya Allah best ni kan ya Allah kalau dapat kan, macam auditory kita dengar dan insya-Allah ada kinestetik sebab ada emosi dan sebagainya. Tapi tak apa, nanti saya akan tunjuk lagi best lepas ni. Okey, nak buka pusat jaga anak ibu berpantang. Okey, boleh. Okey nanti. Kejap, banyak sangat ni. Banyak sangat saya nak tengok ni. Okey. Personal growth, faham ya? Personal growth ni adalah untuk membangunkan diri kita sendiri, untuk jadi kita lebih baik, lebih cemerlang. Semuanya insya-Allah melalui ilmu. Betul nak rumah ada orang solat. Best kan kalau kita dapat imagine kan? Kalau dapat imagine nak buka Malaysia Women Center. Masya Allah, sebenarnya best sangat. Kita imagine kan, sebenarnya bila kita imagine, kita tulis matlamat, insya Allah kan akan datang how tu bagaimana. Personal growth, betul? Masuk kelas saya. Masuk Dr. Azura Online Academy. Saya akan share macam-macam dekat dalam tu insya-Allah. Okey, boleh so far okey ke? Kalau tulis setiap malam macam mana? Okey, kalau tulis setiap malam, macam contoh, macam ni ada buku ni kan. So, buku ni, kat sini kita ada contoh kan, ni adalah daily tau. Daily macam journal setiap hari. So, kita akan tulis, ini adalah journal kesyukuran kita, apa yang kita tulis, kita syukurkan hari ni, memang kita kena tulis. Sebab sebenarnya bila kita tulis gratitude, kita tulis kesyukuran kita, ianya akan menyebabkan kita keluarkan hormon-hormon happiness. Ya Allah, bila hormon happiness keluar, kalau kita syukurkan, takkanlah Allah nak bagi kita jadi orang yang ada anxiety, yang stress, yang
kelang kabut. Tak, dia akan jadi tenang. Best sangat. Sebenarnya kan siapa yang banyak sangat testimoni bila guna buku ni kan, buku ni sebenarnya dah ikut. Dah ada banyak kajian especially nak keluarkan hormon-hormon happiness untuk orang lebih best hidup kan, amazing. Sebab tu kita boleh 3A tadi. Accept, adapt and amazing. Okay, boleh? Kemudian ni tulis journal, lepas tu kita tulis tabiat kita apa yang kita nak ubah. Sebab kita ada semua ada tabiat-tabiat yang kita nak ubah. Kemudian kat sini apa yang kita nak capai dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita nak capai dalam kehidupan kita bukan hanya untuk dunia sahaja tapi kerohanian. Contohnya ada yang cakap nak bangun solat tahajud, nak solat solat awal waktu, nak solat sunat rawatib kan. Mental ni macam kita nak jadikan mental kita lebih bijak dan sebagainya. Kemudian fizikal ni kita nak jadi lebih sihat macam mana? Fizikal macam mana? Nak turunkan berat badan ke? Nak makan makanan sihat? Kita ingat tubuh badan kita ni amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jaga. Kan? Sebab fizikal juga sebab kita nak solat sujud sehingga ke akhir hayat kita. InsyaAllah. Emosi. Kita nak emosi macam mana? So kat sini adalah matlamat. Contoh tau. Dan kat sini adalah tulis impian kita. Kita tulis impian. Dan Masya Allah ini yang best ni. Tulis impian. Dan siapa yang tulis tu, siapa yang ada buku ni, siapa yang tulis, tengok bangun pagi tu macam mana. Bangun pagi akan jadi lebih produktif, lagi amazing. Siapa rasa macam happy tu macam, sebab dah keluarkan hormon-hormon happiness, dia akan happy tu satu macam tau. Macam boleh lompat-lompat. Kau macam kena, saya tak boleh cakap, kenalah rasa sendiri. Contohnya kan, bila kita tidur ni mata kita tutup tapi otak kita tak tutup ya, otak kita tetap proses. Dan otak kita akan proses benda yang last kita tengok. Sebab tu tengok kita analyse balik apa yang kita last kita buat sebelum tidur. Sebab tu kalau kita baca, kita follow macam contoh siapa ni, Robin Sharma dan sebagainya kan, last sebelum tidur macam dia suka membaca dan tulis. Saya suka tulis jurnal kesyukuran saya dan juga tulis matlamat. Sebab bila tulis dia akan masuk tau, dia akan proses, kita tidur. Dan bila kita tulis semua tu, sebenarnya dah memang kita akan produce hormon-hormon happiness. Bila hormon-hormon happiness keluar dan kita tidur dalam keadaan best, kita akan bangun lebih best dan hari itu lebih amazing. Tapi bayangkan sebaliknya, sekiranya kita tidur, sebelum tidur kita tengok cerita hantu, ataupun kita bergaduh, ataupun kita sedih, ataupun kita marah. Dan bila kita tidur, benda tu ada tau proses. Sebab kita bangun, kita rasa macam penat, kita jadi letih, tak cukup tidur. Besoknya kita moody lah. Sebab tu kita cakap ups and down lah mood kita. Emosi kita ups and down. Sebenarnya emosi, mood tu semua terpulang kepada kita. Kita yang handle. Ya, insyaAllah. Okay, boleh? Alhamdulillah, dalam channel saya tulis personal. Okay, rumah, okay. Allah izinkan ya, Masya Allah. Sebab Allah itu yang Sami yang muji. Okay, boleh ke? Banyak lama sangat kat sini. Saya nak tunjuk lagi. Okay, semua boleh ke kita buat sesi tulis matlamat? Saya bagi 5 minit, boleh? Health tu, kesihatan boleh tulis. Contohnya saya tulis tau. Contohnya saya tulis berapa tahun bila saya umur 40, saya terus tulis yang saya nak jaga makan, saya tak nak minum air gas, saya nak makan makanan berkhasiat. Contoh macam tu, boleh. Before tidur tu apa yang kita nak dapat, kita tulislah matlamat kita ataupun nanti tak habis lagi. Sabar, bawa tenang tau. Lepas ni kita tengok lagi Boleh. Okay, matlamat dengan gratitude. Matlamat apa yang kita nak capai. Gratitude adalah yang kita syukurkan apa yang Allah bagi kat kita dah. Contoh, Allah masih bagi kita peluang untuk jadi lebih baik. Allah masih bagi ruang kita masih bernafas di atas muka bumi ni. Allah masih bagi kita peluang untuk tengok pasangan anak-anak mak ayah. Itu semua adalah gratitude. Ya, boleh? Okay, jom kita tulis dulu. Kita tulis, boleh ke saya nak, semua dah ada dah, ambil 8 elemen tu. Okay, bolehkah kita tulis dahulu apa yang kita nak? Saya bagi 5 minit, boleh? 5 minit kita listkan apa matlamat kita untuk setiap satu. Boleh Kita boleh buat sekarang untuk sesi ni kita buat 3 dahulu. Nanti lepas ni baru kita boleh buat banyak. Okey, boleh? Kita buat 3 dahulu matlamat untuk setiap satu elemen. Contoh 3 untuk spiritual, 3 untuk family, 3 untuk financial. Boleh insyaAllah? Jom, saya bagi 5 minit. Boleh? InsyaAllah. Jom kita mula.
Okay, so far dah tulis ke? Dah saya nampak kat sini ada yang okay, sentiasa bagi manfaat kepada yang lain. Ini yang buat saya bahagia. Sebenarnya bila kita share manfaat tu kita buat kita bahagia tau. Tapi sebelum tu kita kena love ourselves first. Okay, ni banyak ni. Saya nak lebih khusyuk dalam solat. Saya nak bebas hutang. Saya nak ibu bapa saya berada dalam keadaan sihat setiap hari. Saya mahu menjadi seorang guru yang mengajar dengan baik. Kan? Semua ni adalah doa-doa kita kan. Dan ini adalah matlamat kita juga, insyaAllah. Amin. Okay. Dah tulis semua? Best ke best? Mahu solat sunat tahajud setiap malam. Amin. Best sangat. Wang sentiasa banyak account ya. Kalau kita ada banyak wang, insyaAllah kita sentiasa bila orang minta sumbangan ke apa, kita sentiasa ada sumber, insyaAllah. Sebab kan? Okay, best sangat. On video please. On video, okay. Tak nampak video pula. Okay, jadi kan sebenarnya bila kita masuk dengan emosi lagi best tau. Lagi best. Best sangat kan? Bahagia tak rasa? Rasa bahagia ke? Okay, bahagia kan? Infak setiap hari best kan? Jadi inilah dia kita punya matlamat. Bukan semestinya kita nak rumah kereta tu pun memang matlamat, tapi bukan itu saja. Luas sangat konsep apa yang kita nak. Sebab kan bila melibatkan mak, Masya Allah, bahagia. Nampak kan? Sebaru tu lah matlamat dah bahagia. Memang itulah sebenarnya kasih sayang Allah. Kan? Tulis tu pun kan kita dah bahagia. Belum lagi capai, Masya Allah, bahagia kan? Tengok itulah dia contoh-contoh hormon kegembiraan keluar. Kan? Nak jadi leader, boleh doa saja insyaAllah. Jadi pembayar zakat terbesar di Malaysia, insyaAllah, amin. Okay, best sangat. Okay, semua okay? Semua dah ada dah? Dekat mana link seminar? Okay, siapa yang nak masuk Dr. Azra Online Academy, boleh nanti tim saya akan sharekan. Tolong ada Cik Puan Nurazilawati nak join Okay, boleh? Jom kita masuk. Personal growth tu contohnya adalah setiap hari kita ada tim berilmu yang baru. Dan contohnya masuk kelas Dr. Azra Online Academy itu adalah contoh personal growth. Nak sedekah 100 sehari, insyaAllah, amin. Okay, boleh. So best kan? Gambar doktor blur teruk, tak nampak muka, betul ke? Blur. Okay. Okay, jom. Kalau nak jodoh, masukkan mana? Boleh, masukkan je, tulislah nak jodoh macam mana. Saya kan, saya cakap, macam ada masa sebelum kahwin dulu kan, dulu-dulu masa muda-muda, kita orang borak-borak kan, contohnya kawan saya tulis dia nak suami macam mana, tulis panjang lah, nak handsome, nak apa semua kan. Tapi saya punya dulu senang je, saya tulis apa tahu, saya tulis ya Allah kurniakan saya pasangan yang membahagiakan saya dunia dan akhirat, tu je. Sebab kalau bahagia dunia akhirat, insyaAllah best hidup kita kan. Okay. Okay, nanti saya share kan. Okay, sekarang ni kita dah ada kita punya matlamat kan? Betul? Okay, Dr. Muhammad Yazid nak share kebaikan kepada, okay, Allah dah bagi ilmu kan? Kita share lah balik. Okay, jom. Saya nak bagi satu contoh. Ini yang menyebabkan, contoh ni yang menyebabkan saya rasa saya kena kongsikan ilmu vision board kepada ramai orang di luar sana. Okay. Last saya tulis matlamat umur 20-an. Okay. Cumanya saya tulis, saya minta sahabat-sahabat semua letak date tu janganlah lama sangat. Contohnya saya nak pergi haji sebelum saya umur 50. Tapi kita masih 30 tahun lagi. Janganlah jauh sangat. Jauh sangat. Yeah? Okay. Okay, jom. Okay. Jadi ada satu perkara yang menyebabkan kenapa saya kena kongsi cerita tentang vision board. Best. Elok letak date ke? Okay, nanti Okay. Disebabkan saya tunjuk satu gambar tau. Satu gambar. Okay, cuba tengok Okay, gambar ni. Okay, gambar ni biasa-biasa je tengok. Gambar ni, kalau tengok gambar ni, saya dengan pasangan saya di Jepun. Okay, gambar ni biasa je kan. Kemudian, belakang tu Gunung Fuji. Okay. Cumanya, beberapa minggu sebelum gambar ni wujud, dia adalah berbentuk begini. Siapa yang nampak gambar? Ini adalah gambar sebelum, beberapa minggu sebelum gambar ini
jadi realisasi, jadi apa, reality. Okay. Dia macam mana tahu? Dia kisah dia, saya tak minat pergi Jepun Korea sebenarnya sebab saya rasa macam ada komen sebab saya semula ada. Yelah, semuanya berdasarkan kita punya pemikiran. Okay. Sebenarnya sebelum saya tak minat sangat pergi Jepun Korea sebab saya salah dekat sini saya suka pergi belah-belah Europe macam-macam tu lah kan. Kan. Cumanya ada seorang sahabat saya cakap, akak kena pergi Jepun, akak kena tengok sebab kat sana culture dia, akak kena belajar, makan pun sedap. Wow, makan sedap tu yang menyebabkan saya kena pergi. Kan? Okay. Jadi, saya pun letaklah dekat impian saya dan juga saya letak dekat gambar saya buat gambar dekat vision board. Saya buatlah kan gambar dekat vision board. Saya buatlah gambar macam ni dan Masya Allah selepas beberapa minggu tak lama pun kami ada gang-gang travelling dan cakap jom kita pergi Jepun. Okay. Dan masa tu saya dengan pasangan saya sibuk sangat, jadi kita orang cakap bestnya. Saya tu cakap dengan pasangan saya, suami saya, okay jom kita pergi. Kita orang bayar semua tu tapi kita tak sempat nak tengok itinerary semua. Jadi saya macam percaya just follow saja. Sampai kat sana saya tak tahu nak gimana tau sebab semua follow je kawan saya tu. Jadi kat follow kawan saya tu dan macam gimana ikut je. Tak tahu. Hari ni pergi mana kita follow je. Cuma satu tempat tu dia kata kita dah penat jalan, lepas tu dia suruh naik satu bukit. Saya cakap tak payahlah naik bukit, penat kot sebab banyak jalan kot kan. Penat je banyak jalan tapi balik tak kurus pun kan. Okey, banyak jalan, penat. Saya cakap tak mau naik, penat lah, nama dia Dr. Muklis. Tak lama dah, penat kan, cakap dengan dia. Lepas tu, cakap akak kena naik. Dia paksa saya naik kot. Paksa saya naik, okey lah saya pun naik kan. Sekali ambil gambar. Sekali kan ambil gambar kan, Masya Allah. Saya tu macam pernah nampak gambar macam ni. Terus saya tengok balik saya punya vision board. Wow, Masya Allah. Sama sebiji kot. Dan ada banyak lagi amazing, cita-cita amazing yang tentang bila buat vision board. Masya Allah, Allah bagi izin kan, termasuk creator. Dan juga ada kisah anak saya tahun 2018 31st December saya minta anak-anak saya buat vision board. Yang sulung tu dia buat visit Japan bulan ketiga March 2019, 2 tahun lepas sebelum COVID lah kan. Lepas tu saya tengok belum cepat sangat kot, tapi tak apalah, make sure no limiting belief. Saya cakap tak apa, buat je. Sekali memang betul akhir bulan 1 sekolah tu bagi information yang anak kita orang ni, sekolah dia orang sekolah tahfiz tapi ada senior yang dah masuk belajar dekat sana kat Jepun. Jadi memang betul Mei 2019 diorang di-assign untuk pergi ke Jepun. Dan saya dengan suami saya terpaksa kita pun semua pergi Jepun pada March 2019. Sama seperti apa yang ada dekat dalam vision board anak saya. Dan ada sekali tu kami, sahabat saya sebelum ni dia buat vision board tahun end of 2018 juga. Dia letak gambar di depan satu bangunan dekat UK. Dia kata nak visit UK, London. Masya Allah, memang masa ketika itu bulan 2 bulan raya, masa dia letak tu tak ada apa lagi information tentang UK, London dan sebagainya. Dan Masya Allah, bulan 2 selepas raya China, memang kami ke UK dan Paris kan. Dan masa tu masa dekat London tu, kawan saya siap cakap, jom kak kita pergi dekat je Birmingham Palace ni, kat sini 15 minit sebab kita tengok pakai map kan. Kita pun jalan, lepas solat subuh kita jalan dan pergilah kat sana kan. Masya Allah, bila balik, seminggu selepas balik, kawan saya cakap apa tau? Kak tengok gambar saya dekat dalam vision board saya tu. Gambar apa? Bangunan apa? Memang gambar Birmingham Palace yang kami pergi. Memang sama sebiji, Masya Allah. Jadi kan sebenarnya buat je, make sure no limiting belief ya, sebab segala-galanya mungkin. Letak tahun boleh letak tahun. Nak visit Masjidil Aqsa pun boleh, insya-Allah. Okay? Dan banyak sangat, ya Allah. Tiba-tiba rasa sebab television buat sebab pertama kali, Masya Allah. Alhamdulillah, ini semua rezeki daripada Allah kan.
rezeki. Betul, no skeptical, make sure no limiting belief. Kita yang set limiting belief itu berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan ilmu kita, berdasarkan apa yang kita ada. Sedangkan Allah yang wasi, Allah yang maha luas. Ya, buang limiting belief. Ya, nanti insyaAllah kita akan share lagi. Okay, ni satu lagi yang best. Siapa yang nak tengok? Sebab tadi ada yang tanya, boleh ke letak dekat phone lah, letak dekat mana nak buat. Okay, tadi siapa yang tanya boleh buat buku, itu saya panggil live book. Kita boleh buat buku, letak gambar dan cerita semua dekat dalam buku tu. Yeah? Ataupun buat vision board, buat board yang besar, kita tampal semua. Tapi, bila gambar tu saya memang buat dekat phone aja, edit-edit tu, kemudian saya akan letak dekat saya akan buat letak dekat PowerPoint. Siapa nak tengok? Ini yang kita buat kat PowerPoint. Ala makcik-makcik lah kan. Buat kat PowerPoint, sebab PowerPoint tu kita boleh letak ayat-ayat, perkataan-perkataan, dan kita boleh save, insert lagu, dan lagu tu kita boleh save into MP4 kan. Video dan video tu kita boleh save dekat mana? Kat phone kita. Jadi kita boleh tengok bila-bila. Siapa yang nak? Nak kan? Okay, ini saya tunjuk, ini adalah contoh saya punya tahun dulu. Ini tahun dulu tau. Okay, tahun dulu. Dan kalau tengok kat sini, the success story of nama saya ni bukan saya nak riak, bukan untuk semua tau. Ini adalah untuk saya nak tengok saya punya sendiri. Saya punya. Ini adalah saya nak tengok setiap hari. Sebelum tidur ke apa, saya nak tengok yang ini. Sebab tu saya tulis, cakap tak nak join. Okay. Okay, Masya Allah, diorang nak bayar hutang, Masya Allah. Tengok, saya cakap yang Cik Puan Hamisah ni kata nak masukkan cerita dengan Allah, nak masuk kelas platinum kan. Tiba-tiba ada orang WhatsApp nak bayar hutang. Sebab tu saya cakap, banyak sangat kemungkinan magical happens tau. Sebab Allah itu yang Sami, yang mujib. Kena ingat ya, bila kita ada what dan why kenapa kita nak what tu, insyaAllah how tu boleh datang. How tu datang, kena ikut ya Allah. Memang sebenarnya cerita ni memang banyak Saya masuk kelas, tiba-tiba Al-HDN refund bulan ni. Masya Allah. Ya Allah, banyaknya amazing cerita. Tengok kan, ya Allah. Sebenarnya memang magic. Magic banyak. Allah itu ya Sami, yang mujib. Ya Allah, Allah itu ya Rahman, ya Rahim. Okay. The success story ni hanya untuk saya nak tengok. Tahu, bukan nak share kat luar. Tapi ini adalah contoh saya letak dekat dalam untuk semua tengok. Peserta-peserta tengok, sahabat-sahabat tengok kan. Jadi ini adalah dia. Macam sahabat-sahabat pun boleh buat macam ni. Contoh, kalau nama Rushidah Yaakob, tulis the success story of Datin Rushidah Yaakob. Contoh kan. Boleh? Okay? Okay, boleh? Saya akan bagi contoh. Ya Allah, saya hari ni tim nak restock dan dapat order. Subhanallah. Okey, setuju. Saya teringin pergi Fuji 2016. Alhamdulillah dapat takajaan. Ingat ya, maknanya tak semestinya kita banyak duit kita boleh memiliki. Tanpa duit pun boleh memiliki. InsyaAllah. Tapi ada duit tu lagi best lah, sebab nanti kita boleh bagi sumbangan dan sebagainya kan. Okey, jom kita tengok video boleh? Saya bagi contoh, ini adalah contoh Mind Movie. Amin. Ini adalah contoh. Ya Allah, best kan? Okay, jom. Saya nak bagi contoh Mind Movie. Ini yang saya cakap lagi amazing. Nanti sahabat-sahabat semua boleh buat Mind Movie ni. Boleh buat vision board. Mula-mula tulis. Kemudian boleh buat, dah tulis tu kita carilah gambar. Kan gambar-gambar tu kita print out, kita tampal. Kenapa? Kenapa nak tampal? Sebab kita nak bagi make sure subconscious mind kita familiar, kita nampak. Sebab bila kita nampak, insyaAllah dia akan macam macam kena buat lah, macam kena buat. Contohnya sebelum ni saya bagi mak saya sebulan banyak ni, X amount. Saya terlupa, saya buka balik matlamat saya cakap kat dalam tu, saya tulis yang saya nak bagi mak saya dengan ayah saya X amount. Saya cakap, alamak, rupanya saya dah tulis saya nak banyak ni, so saya kena ikut banyak ni. Contoh macam tu kan. Okay, jom. Saya akan bagi contoh, so tengok video ini dan nanti sahabat-sahabat boleh follow dan mungkin boleh follow lebih baik lagi, buat lebih baik dan juga boleh tengok contoh-contoh ayat yang saya gunakan. Boleh? Nak ilham bagi grant ya, Masya Allah. Okey, jom kita tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Jom kita tengok sambil senyum. Jom kita senyum semua, boleh? Tanya semua sahabat yang dapat magical happen. Okey, jom kita senyum dan kita tengok video. Bismillah.
حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية انت جد يا طه بالنور هداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب. Okay, siapa yang rasa best kalau boleh dapat buat video macam ni? Maknanya tengok memang kita buat vision board, kita buat my movie, tapi siapa yang perasan? Saya punya vision board my movie ni mula dengan apa? Gambar apa? Siapa yang perasan? Gambar kubur kan? Masya Allah, kita nak cuba design kematian. Kita macam mana nak design kematian tu, apa yang patut kita buat kat atas muka bumi ni. Kan? Contoh kita nak solat sunat awal waktu, kita nak faham makna Quran dan sebagainya. Best ke best? Nak mati husnul khatimah. Kan? Ini contoh dia. Contoh-contoh nanti mungkin sahabat-sahabat semua boleh buat lagi best. Siapa yang rasa rugi sangat tak masuk kelas ni? Siapa yang rasa rugi? Siapa yang rasa rugi tak masuk kelas ni? Siapa yang rasa kena bawa kawan-kawan lebih ramai lagi kena masuk kelas ni? Kan? Kena ajak ramai lagi lah masuk kelas ni sebab berapa ramai yang kita nak bantu kat luar sana. Kan? Sebab kita nak share manfaat, kita nak share kebaikan. Kan? Okay, nak tengok. Siapa yang nak tengok video ni lagi? Ini contoh tau. Tapi saya tak boleh share. Saya tak boleh share video ni kepada kalian sebab this is quite personal sebenarnya. Dan sebenarnya kena ajak kan ramai lagi. Kita nak buat my movie, nak ajak semua buat vision board my movie. Siapa yang ada ni insyaAllah live akan jadi lebih amazing. Okay, siapa nak tengok lagi tadi? Nak tengok, okay, saya buka balik tapi ini adalah contoh dan saya faham nanti sahabat-sahabat semua boleh buat lebih bagus daripada saya. InsyaAllah saya doakan insyaAllah. Jom kita fokus. Bismillah. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية
يا حبيب الله يا حبيب. Okey. Macam ni ya, sebenarnya kalau tanya saya, kalau ada yang tanya soalan kat sini kan, ini adalah contoh saja kan. Ada yang tanya dah dapat ke gambar-gambar tu kan. Okey, ni saya nak cerita. Sebenarnya bila kita berdoa kan, semua doa-doa kita ni adalah Allah dah makbulkan sebenarnya. Allah dah makbulkan. Tahu? Cumanya dia ada 3 proses ijabah doa. Ini yang kita kena faham. Ini especially those yang rasa macam alamak saya buat tak dapat kan. Tak apa, tak dapat tak apa. Yang penting kita syukurkan dahulu. Sebab dia ada 3 proses ijabah doa. Jangan tension tahu kenapa tak dapat. Satu adalah memang Allah bagi sesuai dengan permintaan. Allah bagi terus. Kan? Contoh saya cakap nak pergi mengerjakan haji, saya nak itu, nak ini. Allah bagi terus sebab itu sesuai dengan kita. Yang kedua, mungkin tak sesuai sebab dia bakal kita pergi, mungkin itu kalau kita dapat, mungkin itu jadi bala kepada kita. Contohnya kita nak pergi Korea. Tahun lepas kita nak pergi Korea. Tak boleh kot kan? Macam tak boleh sebab memang time COVID kot kan? Pandemic. So Allah nak selamatkan kita daripada bala kan? Memang tak sesuai. Tapi yang ketiga ni pun best. Memang nampak macam tak dapat. Yang tadi yang tak sesuai ni Allah akan bagi yang lebih baik. Ingat apa-apa pun Allah akan bagi yang lebih baik. Yang ketiga, mungkin kita dah doa, dah buat kot, dah tulis matlamat tapi kenapa tak dapat? Sebab Allah, kena ingat doa ini adalah ibadah. Dan kita kena sangka baik dengan Allah dan sebenarnya mungkin doa-doa ini ini disimpan tau untuk kita guna di akhirat sana sebab mungkin kat sana kita memerlukan berkat doa ini. Jadi jangan risau. Macam contoh tanya, dah dapat ke? Okey, ada yang saya dapat tapi ada yang saya tak dapat, tapi tak apa. Contohnya kereta, saya tunjuk. Siapa nampak gambar kereta tadi? Kereta tu saya letak tapi saya tak minat kereta tu dan saya tak minat colour tu. Memanglah tak dapat tak apa, tapi Allah izinkan memiliki yang lain yang lebih best. Contoh kan? Okey, kemudian macam gambar tadi. Gambar rumah kan? Rumah sebenarnya memang saya dah ada rumah. Okey, kemudian memang suami saya memang buat property. Jadi kami ada rumah-rumah, investment dan sebagainya. Namun, saya macam hari tu teringin tau. Macam best ni kalau dapat rumah setingkat cukup lah. Setingkat untuk santai-santai rumah tepi kan. Masya Allah, memang sehari sebelum saya mengerjakan haji terbang, memang Allah izinkan saya sign agreement rumah tepi setingkat tanpa saya bayar. Tanpa keluarkan duit saya. Siapa yang nak macam tu? Kan? Okay, sebenarnya life ni amazing ke amazing? Life ni best ke best? Ni banyak saya tak dapat baca ni. Saya tak dapat kerja pun seminar kajian tindakan sebab tak dapat kelulusan. Tetapi ada hikmah, tiba-tiba semua tak pergi. Akhirnya dapat secara online. Masya Allah ya, betul. Cara Allah ni kita tak tahu. Kita tak tahu cara Allah macam mana. Kan? Yang penting Allah akan Allah akan bagi yang lebih best. Best kan sebenarnya? Dapat rumah tu cerita lain lah kan. Sebenarnya best sangat. Banyak sangatlah sebenarnya kalau nak cakap benda yang amazing, cumanya kita kena think positif saja. 165 adalah Islam, rukun iman, rukun Islam. Okay? Best kan? Siapa yang rasa best? Siapa yang nak buat vision board dengan siapa yang nak buat mind movie lepas ni? Yang ini saya punya yang lama tau, mind movie. Yang baru tu ada tapi tak payahlah tunjuk kan. Kita tunjuk yang lama je. InsyaAllah boleh buat kan? Senang. Yang lain semua senang je boleh buat. Lagi pandai daripada saya. Saya ni buat ala-ala makcik-makcik je. Kan? Okay? Dan bila benda itu, gambar tu, so video tu kita boleh save masuk dekat dalam macam saya style makcik-makcik kan, saya save macam ni, saya pergi hantar dekat Telegram suami saya dan dekat situ saya buka kat phone saya. Macam makcik sangat kan. Betul tampal. Boleh tampal kat bilik. Masya Allah, best sangat. Sebenarnya best sangat kan. Okay, ada yang tanya kena realistik ke? Okay, ni saya share sedikit. Kita faham yang kita kena guna smart kan. Siapa yang biasa smart kan, guna smart teknik. Specific, measurable, achievable, realistic and time bound. Kan?
Okey. Saya dengar juga ada perkongsian daripada Ustaz Yusof Mansur kan. Boleh search lah Ustaz Yusof Mansur, best sangat. Saya suka sangat buku-buku dia daripada Indonesia. Satu kotak dekat rumah saya. Okay. Macam mana tahu kalau kita based on realistic ni macam mana tahu? Realistic ni contohnya kita akan buat based on kita punya ilmu, kita akan buat based on kita berapa banyak yang kita punya income. Contoh kalau kita makan gaji kita RM5,000, gaji kita RM7,000. So kita aim ala-ala gaji-gaji macam tu punya rumah contohnya. Sedangkan boleh buat dalam bentuk buku scrap. Lagi bagus itu dia kita panggil life book. Okay. Sedangkan Allah itu yang wasi, Allah. Tadi kan ada siapa share cerita tentang tiba-tiba dapat sponsorship pergi haji kan. Kita tak tahu tau macam mana Allah nak perjalankan satu-satu kisah tu. Jadi kalau tanya saya, kalau kita buat realistik sangat, dia macam dah limited. Kita jangan buat vision board atau matlamat kita based on apa yang kita ada, based on gaji kita, based on berapa banyak lah account kita, based on berapa banyak dalam wallet kita. So jangan based on that. Tak boleh. Boleh? Contoh kita nak zakat berapa banyak, macam mana kita nak bagi sumbangan berapa banyak, kita buat je dulu, tulis je dulu. Nanti caranya macam mana Allah boleh InsyaAllah the how will come. Suami saya dalam bidang property, kalau tu saya pernah pergi office dekat section 13. Betul office saya kat section 13. Suami saya banyak buat training on property. Alhamdulillah. Don't limit your dream. Just big. Make it big aja. Bersara awal pada umur 42. Masa tu buat 41. Saya tak sedar hal tu berlaku. Ya Allah, maknanya Cik Puan Hasmaria ni sekejap je kan. Umur 42 nak 41 dah bersara. Masya Allah. Semua itu bila kita faham tentang memang ada magic happen yang pernah kita lalui. So kita remember that first. Macam bila kita nak lakukan sesuatu, insyaAllah Allah pernah bagi ni, maknanya insyaAllah yang lain pun boleh. Buat buku scrap boleh, maknanya kita buka. Saya ada satu testimoni tau, di mana seorang sahabat ni, dia jenis selalu ups and down tau. Macam selalu ada emosi dia ups and down. Kemudian dia buat macam yang tadi lah buku scrap tau. Dia buat buku scrap ni, dia buat gambar-gambar, dia buat macam buku tau. So dia tengok. Jadi bila dia down saja dia akan tengok buku tu. Dan bila tengok buku tu dia akan jadi lebih best. Emosi dia macam wow, semangat. Sebab kenapa? Kita sebenarnya kena jaga energi kita. Kalau energi kita jatuh, ya Allah, as a leader, macam mana kita nak bawa tim kita naik atas selalu? Boleh sebut nama ustazah yang doktor selalu sebut, ustazah mana? Biasa saya sebut nama Ustaz Yusof Mansur. Saya pernah tulis income business 400,000. Allah bagi 4,000. Allah bagi 10,000. Okey, Alhamdulillah. Betul. Dan juga kalau perasan tadi, masa saya letak income saya kat situ, saya rasa masa tu banyaknya. Tapi sebenarnya Masya Allah okey je. Boleh capai. Setahun, boleh buat setahun sekali, namun revise. Bila kita dah dapat, revise kan. Okey, boleh. Okey. Ada sesiapa bagi ringkasan baru boleh alamak. Sayangnya Cik Puan Mazidah baru masuk. Baru tadi kita tanya siapa yang tak masuk ni, semua kata rugi. Tak apa insyaAllah kita masuk kelas lain Sebab dia tak boleh nak summary saja, dia kena melalui. Mengandung 34 minggu boleh fly, dapat visa, Masya Allah. Banyak kan sebenarnya kan. Okey, boleh. Kenapa okey. Yang matlamat before tidur tu, okey, matlamat before tidur, okey. Boleh tengok juga kita punya My Movie ni, kita boleh tengok sebelum tidur. Ataupun sebelum tidur saya akan tulis. Tulis juga macam kat sini, kita boleh tulis. Maknanya tadi My Movie tu atau matlamat kita ada banyak. Tapi kita boleh kita kecilkan apa yang kita nak sekarang. Contohnya dalam bulan ni, dalam 3 bulan ni, apa yang kita nak? Apa yang kita nak fokuskan? So mungkin ada 5, so kita tulis yang 5 tadi. InsyaAllah. Ya, kena daftar platinum, lagi banyak yang kita nak kongsikan. Banyak sangat macam kita nak buka minda kita lebih, tak tahulah nak cakap banyak lah, sebab setiap apa yang kelas-kelas saya share tu semua adalah bagaimana kita nak tingkatkan energi kita, macam mana kita nak ubah mindset kita, nak jadi lebih best, dan semua adalah formula-formula yang best. Saya pernah jumpa doktor tapi tak tahu doktor organize. Okay.
Okey. Okey, jom kita sambung lagi. So maknanya maknanya kita jangan ada rasa yang doa kita tak terima. Kita doa saja. Dan matlamat ni semua adalah doa-doa. Kalau ikut saya tadi kan, saya nak mati macam mana, saya nak solat awal waktu, itu semua adalah matlamat. Dan itu semua doa. Semua doa. Kan? Kita nak Allah bagi kesihatan, sejahtera tubuh badan kita. Even dekat dalam kalau kita baca doa-doa pun, contohnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, itu pun cerita dunia juga kot kan. Okay, boleh? So kita doa saja. Ya. Okay, ini best juga. Ini adalah kadang-kadang orang ada macam bila ada VC dia jadi tension, stress sebab tak dapat. Kan? Jadi ini dia saya nak tunjuk. Kita nak make sure yang bila kita ada VC, kita ada VC. Kan? Tapi kita tak ada bahagia. Itu maknanya kita dalam keadaan stress dan anxiety. Ataupun kita tak ada VC dan kita tak bahagia, itu kita dalam negative state. Ataupun kita rasa okay, I'm happy now, dah tak payah apa-apa kan. Okay lah, tak payah ada VC, tak payahlah ada matlamat, bahagia sekarang. Padahal biasa-biasa, sedangkan kita boleh buat banyak lagi benda yang kita nak buat kan. Kita boleh share, kita boleh banyak lagi peluang yang kita boleh gunakan. Sebab Allah bagi kita potensi sangat besar. Just use it, just utilize it kan. Jadi kalau kita tak ada visi tapi kita bahagia, itu namanya kita dalam reality track. Namun ianya best kalau kita ada visi dan kita bahagia. Itu namanya hidup kita harmoni. Siapa yang nak hidup harmoni? Cuba angkat tangan. Best kan? Dan inilah yang saya akan banyak kongsikan dekat dalam kelas-kelas Dr. Azra Online Academy. Nak share semua sekarang tak boleh, tak sempat sebab kita cuma ada satu hari je. Macam contoh besok kita nak share tentang the formula magic. Formula magic. Siapa nak tahu formula magic? Best sangat. Magic. Rasa stuck Okay, magic. Besok kita akan share formula magic. Doktor, saya ada masa untuk percaya pada impian. Macam mana nak motivate Allah? Tulis je impian matlamat. Tulis je. Itu insya-Allah tulis. Yang penting first tulis. Dan kena ada circle yang bagus ya. Circle yang bagus. Sebab tu kita buat kelas-kelas Dr. Azra Online Academy. Ya. Jom masuk kelas esok. Saya nak build up team. Masing-masing ada impian. Boleh? Esok kelas The Power of Gratitude. Formula Magic. Ya, berapa lama nak achieve goal? Okay, saya nak cerita tentang achieve goal. Tadi saya cerita yang mungkin tak semua kita dapat, tapi Allah akan bagi yang lebih baik. Saya nak cerita satu kisah ni. Sebab suami saya kan property, ada satu rumah ni. Ada satu datin minta suami saya untuk tolong jualkan di Seremban. Rumah besar, cantik, 3.2 juta je harga dia. 3 point berapa juta lah. Dia cantik atas bukit, tengok bawah tau. Wow, memang amazing. Saya naik rumah tu macam best sangat. Dia tingkat. Kemudian ada seorang ni, datuk ni beli tau. Rupanya datuk ni dah aim nak beli rumah tu pada tahun 2017 macam tu. Tapi masa tu dia kata dia tak ada duit, datuk tu. Tapi maknanya masa tu kawan sahabat saya ni lah beli, yang datin dia beli rumah tu kan. So dia tak dapat lah nak beli rumah tu sebab orang lain dah beli dan masa tu dia tak ada duit. Namun Masya Allah, the power of one, nak tu kan, dia nak tu, Masya Allah, Allah izinkan kat dia apa tau. Yang kawan saya yang datin tu, dia nak jual rumah tu sebab dia ada banyak rumah dah, dia tak boleh nak handle dah rumah, dia ada banyak rumah juta-juta semua So dia minta satu-satu dia liquid, dia jual kan. Kemudian yang beli rumah tu, yang dapat rumah tu adalah yang datuk yang tadi tu, yang kata nak beli rumah tu 3 tahun lepas. Akhirnya dia dapat juga beli rumah tu dengan harga 3.2 juta. Masya Allah. Jadi jangan risau kan. Mungkin tak dapat secepat mungkin, tapi insya Allah sooner or later. Okay. Juga kerja kita adalah saya macam ni, kalau saya suka sangat hadis ni. Hadis riwayat Muslim sungguh ajaib dalam urusan mukmin kan. Sebab setiap urusan bagi kita semua ada kebaikan. Walaupun yang best pun kebaikan, walaupun kita ditimpa ujian pun mesti ada kebaikan. Kan? Mesti best, semua best. Okay, boleh? Okay, ni juga kalau tengok kat sini vision.
vision kan. Okay, ni tu Cik Puan Raudatul kan, saya nak jadi tokoh pelajar kan. 6A. Tapi Pak A pun dah dapat. Masya Allah. Tengok cara Allah ni boleh macam-macam kan. Okay. Okay, besok kelas esok kau tak dapat masuk tak apa sebab kita ada recording. Yang besok boleh tengok ulang-ulang banyak kali pun best. Dan besok kelas esok best. Dan kelas untuk kelas Dr. Azra Online Academy semuanya best sebab semuanya memang saya go through melalui pengalaman saya sendiri dan juga memang banyak dapat testimoni-testimoni. Ada satu tu yang last punya yang untuk mindfulness tu, si ada yang menangis. Dia kata baru hari ni dia rasa yang dia sayang diri dia. Dan juga rasa Allah sayang dia. Okay, ni vision. Vision ni adalah, bila kita buat vision, kita kena ada crystal clear tau. Crystal clear. Kita kena tahu apa yang kita nak. Dan bila kita tahu apa yang kita nak, sebab kita kena ada habit yang betul. Habit. Siapa yang baca buku The Power of Habit? Kita kena alignkan habit kita dengan vision kita. Kenapa? Contohnya, kalau kita nak bangun tahajud pukul 4 pagi. So kita kena ada habit untuk bangun 4 pagi. Contohnya kita kena bangun awal, kita kena tidur awal, kita kena makan awal. So kita tak payah nak tengok TV tengah-tengah malam, Netflix ke apa dan sebagainya sebab kita nak bangun pukul 4 pagi. So dia habit. Dan lepas tu kita kena measure dan sistem sama ada kita dapat ke tidak. Measure dan sistem. Measure dan sistem ni sebab tu kita buat semua ni adalah benda-benda ni semua adalah untuk measure dan sistem. Sebab measure dan sistem ni contohnya daily schedule kan. Siapa yang biasa buat my ideal week ni saya ambil daripada formula 168 time management. Tulis. Apakah ni contoh untuk align habit kita dan juga kita nak measure sistem kita. Contoh ini juga kita akan siapa yang masuk Dr. Azra Online Academy Gold dan Platinum dapat ni semua percuma. My goal setting kan macam mana kita nak buat ni. Okay. Macam ni my habit tracker. Lagi apa lagi? Banyak sangat lah. Kemudian tadi ada sedekah subuh. Sedekah subuh pun kita ada. Mana pula sedekah subuh? Okay, sedekah subuh pun ada. Jadi kita boleh alignkan habit kita dan kita tengok measure dan sistem kita punya sama ada dapat achieve ke tidak. Okay, insyaAllah kita akan ajar dan siapa yang masuk Dr. Azra Online Academy kita akan buat satu kelas percuma untuk bagaimana kita nak practical, nak buat macam kita nak tulis kita punya matlamat. InsyaAllah. Dan measure dan sistem ni adalah repetition juga. The more you repeat, sebab tu kita kena repeat. Sebab tu kita kena buat my movie, kita kena buat vision board dan sebagainya. Sebab kita nak make sure repeat. Bila repeat, dia akan masuk dekat dalam subconscious mind kita. Dia akan mula, subconscious mind kita akan familiar. Lepas tu barulah boleh kita macam terbuka semua. Terbuka semua insyaAllah. Oh, kita nampak peluang, kita nampak ruang insyaAllah. InsyaAllah. Yang ini semua, yang ni tadi saya cakap ni kita dapat soft copy dapat ke? Dapat hard copy. Hard copy sebab kita nak tengok. Soft copy ni kadang-kadang dia dekat dalam soft copy je. Kan? Okay? Boleh? Measure dan sistem. Okay, ini juga saya suka yang formula 3M ni. Mimpi, mohon dan move. Okay, mimpi ni mula-mula kita kena ada mimpi dulu. Ini yang kita panggil angan-angan. Vision board boleh letak banyak. Boleh letak berapa pun. Contoh tadi yang gambar my movie saya itu adalah daripada vision board. Gambar-gambar vision board. Kita kena ada mimpi dulu. Kita kena angan-angan. Lepas tu kita kena visual. Dan kita kena semangat. Dan kita kena faham yang sebenarnya luas sangat peluang. Ini saya suka ambil daripada surah Al-Baqarah ayat 260 kalau tak silap saya mengenai macam kita nak dapat luas ni kita tengok macam mana luasnya Allah Al-Wasi' yang sangat luas, yang maha luas, luas peluang, luas rezeki dan sebagainya. Ya. Okey, kemudian kita mohon dengan keadaan yang kita yakin dan kita tenang dan dalam keadaan positif. Yakin dulu, kena yakin. Sebab bila kita yakin, insya-Allah maknanya kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu yang Sami' yang Mujib. Dan juga yang ketiga move adalah usaha. Cumanya usaha ni kan, usaha tak semestinya usaha disebabkan usaha kita dapat. Usaha ni cuma asbab saja. Tapi sebab kalau cerita tentang usaha, siapa yang kerja kuat? Adakah yang paling kuat kerja itu kaya? Bukan sebab kau usaha Maknanya
Ianya adalah saya suka pergi balik kepada B0. Siapa yang masuk tadi sesi pagi tadi? B0 dan total submission. Inilah sebenarnya usaha kita dan juga usaha ni juga adalah dengan 3S. Siapa yang ingat 3S tadi? 3S. Siapa yang ingat 3S? Iaitu solat, apa lagi? Solat, sedekah dan selawat. That is powerful tips. Solat, sedekah, selawat. Sedekah. Okay. Okay. So far okay dah. Kita dah habis 7 strategi. Siapa yang nak buat terus straight forward lepas ni nak buat 7 strategi ni? Boleh buat sebab apa yang saya kongsikan ni semua simple kan? Semua simple. Siapa yang rasa simple? Simple sangat. Semuanya santai-santai saja. Santai-santai tapi insyaAllah very impactful, back to basic kan. Mudah faham Alhamdulillah. Allah yang bagi kefahaman. Allah ya alim, ya hakim, ya rasyid. Allah yang maha bijaksana, yang maha cerdas, yang maha melajukan segala proses-proses dalam otak-otak kita. Okay? Boleh? Okay. Okay, saya nak share satu. Siapa nak dengar perkongsian tips pengurusan masa? Okay, jom kita tengok So fokus sebab saya nak buka video Boleh? Saya nak buka video, bismillah. Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserah, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga,
kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi, dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran. Okey, siapa yang tengok video ni rasa macam wow, sentap? Sentap ke? Kan? Sebab kenapa? Sebab masa itu pun adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba Allah kan? Jadi kita kenalah buat apa yang patut. Betul? Okey, jom. Sentap dah sentap. Okey, jom. Kita nak tanya, kita dah nak habis. Kita nak tanya, what is your magic number? Apakah magic number? Cuba tulis, apakah magic number kita? 22, 11, 5, 46, sentap, 7, 8, 6, 34, 23, 7. Okey, jom kita tengok magic number. Okey, nak tahu kan magic number tu apa kan? Jom kita tengok. Bismillah. Okey, magic number ni kita tolakkan. Sekarang berapa umur kita? Cuba tulis, berapa umur kita sekarang ni? Main cakap je. Okey. Sekarang ni kalau umur kita 30, umur kita 24, umur kita 22, umur kita 39. Sekarang tolak 63, tolak umur kita. 63 tolak 30. Jadi magic number adalah berapa? 63 tolak 30. 33. So kirakan. So magic number berapa? 25, 32, 24, 32, 29, 19, 30. Sedang apa tu? 17, 33, 21. Okey. Okey, ini adalah contoh ya sahabat-sahabat semua. Nombor 3 adalah umur yang dikatakan umur wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang ni umur kita berapa? Dan 63 ni adalah umur average. Average. Ataupun apa dalam bahasa Malaysia? Kan? Umur biasa adalah umur-umur lingkungan purata umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau 63, so berapa umur kita sekarang ni? Kita tengok. 16. So maknanya ada 16 tahun lagi, 13 tahun lagi, sementara Allah bagi kita masa, ruang, peluang ni apa yang kita boleh buat. Kita lakukan yang terbaik. Dan satu lagi, kita tak tahu betul ke itu magic number kita. Kita tak tahu. Kok nanti besok lusa Allah tarik nyawa kita. Minggu depan Allah tarik nyawa kita. Kita tak tahu bila. Jadi sementara kita ada peluang ni, ya Allah, buatlah the best. Buat the best. Set your matlamat. Apa matlamat kita? Bagaimana kita nak mati? Apa yang kita nak bagi? What we can serve others? Apa yang kita boleh kongsikan? Sebarkan kebaikan, sebarkan manfaat, sebarkan nama-namanya. Best kan? Mak dan kakak saya tak sempat age tu. Betul. Kita tak tahu umur kita macam mana. Kan? Jadi buatlah yang terbaik. Jadi kita tulis matlamat kita demi masa. Apa yang akan kita lakukan dengan umur yang berbaki ni. Kan? Apa peranan kita? Bukan hanya untuk kita, bukan kita nak apa yang kita nak tolong orang lain, tapi kita fikirkan dalam negara kita ni apa yang kita boleh jadi, rakyat yang apa. Dalam kita bekerja, kita sedang bekerja, kita ni sebagai apa dan apa yang kita boleh kongsikan manfaat dalam organisasi company kita. Kalau kita dalam keluarga kita tugas sebagai apa? Kita contoh kita anak, apakah tugas sebagai anak? Kalau kita ibu, apakah tugas sebagai seorang ibu? Kalau kita kakak, apakah tugas kita sebagai kakak? Kan? Dan juga sebagai individu, adakah kita dah jadi hamba Allah yang taat, khalifah Allah yang cemerlang? Sekarang ni jaga SOP, betul? Sekarang ni tugas kita jaga SOP, itu kita punya tugas. Dan memang itu tugas kita sebagai rakyat, kan? So buat. Tak payahlah nak macam saya tengok sekarang ni tengah ramai kan bekerja semua masuk pergi dekat mall kan nak beli barang dan sebagainya kan. So jaga SOP, itu tugas kita sebab kita tak nak jadi ejen penyebar. So contohnya kita buat, kita nak buat apa kita tulislah. Kita tuliskan. Kita tulis. Sebagai anak apa yang patut kita buat. So bila kita ada vision, kita plan dan kita take action. Personal growth ni banyak betul tanya. Personal growth ni ilmu, tak kisah ilmu apa-apa, yang penting ilmu yang mendekatkan kita kepada Tuhan dan juga ilmu yang menjadikan kita lebih baik setiap hari. Contohnya masuk kelas ni juga adalah personal growth. Masuk kelas Dr. Azra Online Academy, itu pun adalah kelas untuk personal growth kan, insyaAllah.
Okay, boleh? Family kita nak macam mana? Family macam mana? Contoh tadi saya cakap saya nak anak-anak yang soleh-soleh, hafiz-hafizah, kan? Okay, boleh? Belajar new skill, betul, personal growth. Ilmu masak-masak pun boleh. Ilmu masak-masak best. Ramai yang saya suka kalau orang share dekat Facebook resepi, sebab saya pun boleh ambil, boleh guna masak untuk anak-anak saya. Ya? Okay. Jom kita fikirkan, bila kita nak set matlamat, kita fikirkan begin with the enders of mind, bukan end tau, enders. Apa yang kita nak, bila nak satu-satu tu apa yang impactnya kepada kita nanti di hujung usia nanti. Saya rasa banyaknya nak jadi the best, tak mampu tak apa. Dia kena pelan-pelan satu-satu. Contohnya ada banyak tips kan, kita ambil satu-satu. Tak payah buat banyak-banyak. Buat sikit-sikit pun cukup. Okay? Okay, kejap apa wasiat wasiat. Ni apa? Wasiat. Okay, ini sebagai anak. Buat wasiat, beri belanja, berbuat baik. Ini contoh saja. Nanti kalian pun boleh buat yang lebih baik. Boleh. Okay, boleh? Kita dah ada vision, kita plan dan kita take action. Boleh? Apa-apa pun la haula wala quwata illa billah, kita cuma usaha, tapi apa-apa pun balik segala-galanya dengan izin Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pengawal yang melindungi dan juga cukuplah Allah sebagai penolong. Dan kena ingat, memang kita dah diciptakan bersama dengan sayap-sayap. Jadi sekarang ni tugas kita nak terbang aja. Nak terbang. Siapa yang nak terbang tinggi? Cuba angkat tangan. Cuba cakap saya. Penuh saya punya screen. Semua orang angkat tangan ni. Kan? Alhamdulillah. Okay. Jadi kita tengok balik ayat ni. Alhamdulillah Allah ciptakan kita sebaik-baiknya. Contohnya memang Allah cipta saya ni tinggi tau. Saya tinggi. Tinggi ni lah. Tinggi kan. Tinggi. Dulu macam orang selalu saya fikir kenapa saya tak tinggi, kenapa saya tak tinggi, tapi Allah Akbar, itu adalah kelebihan. Mungkin kita ingat itu kekurangan, tapi sebenarnya itu adalah kelebihan yang Tuhan bagi kepada kita. Dan juga saya rasa saya tak pandai bercakap. Kau kenal saya dulu, saya tak pandai bercakap. Saya bukan orang yang bercakap di hadapan, tapi perjalanan Allah itu bagi Masya Allah, sehingga saya tiba-tiba saya masuk TV, masuk radio dan sebagainya. Don't limit yourself ya sahabat-sahabat, don't limit yourself. Don't limit yourself. Allah dah cipta kita sebaik-baiknya. Jadi, aku adalah sebagaimana prasangka hamba-Ku. Jadi, apa-apa pun kita kena think positif, kita fikirkan apakah hikmah sebaliknya. Mesti ada hikmah. Fikirkan yang baik-baik je, bersangka baik. Sebab Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Sofa okey ke tidak? Sofa semua macam mana? Ada belajar sesuatu hari ini? Ada ke? Cuba saya nak tengok. Penuh saya punya ni dah. Ada belajar sesuatu? Banyak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penuh saya punya ni. Laptop semua angkat tangan ni. Okey. Saya pun penat bercakap hari ni. Sebenarnya hari ni saya bercakap saya tak makan lagi. Sebab bila saya makan saya takut nanti saya akan senak perut. Bila tersenak perut nanti saya akan bercakap dengan kelang kabut. Kelang kabut dan juga macam rasa penuh. Okay, Alhamdulillah. Nanti balik ni, lepas ni tak payah balik, memang kat rumah kan. Okay. Nanti buat vision board. Itulah matlamat dulu, kena vision board dan kita buat my movie. Boleh? Siapa ada, saya rasa ada Telegram group Boleh share dalam Telegram group tu. Moga-moga nanti kawan-kawan yang lain boleh doakan kita. Siapa yang rasa macam nak lagi belajar lagi? Siapa yang nak belajar lagi? Siapa nak lagi ilmu? Best. Siapa nak ilmu? Okey. Sebab ramai tanya tadi kelas doa tu apa kan? Siapa nak tahu kelas doa lagi? Best sangat. Saya ada banyak lagi sebenarnya yang best macam mana nak jadi hidup lebih amazing. Saya kongsikan dekat dalam kelas Dr. Azra Online Academy. Jom, siapa nak masuk kelas Dr. Azra Online Academy? Jom masuk. Saya tengok ramai juga yang dah join. Okay.